Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, sebelum kita mulakan tazkirah kita, marilah sama-sama kita bawa diri kita, roh kita kembali kepada kekasih dan pencipta kita Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang terbaik, dengan sama-sama kita berzikir kepadanya insyaallah. Zikir munajat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana man la yaqdirul khalqu qadrahu wa man huwa fawqal 'arsyi fardun muwahhadu malikun 'ala 'arsyis samaa'i muhaiminu li'iddatihi ta'nul wujuh wa tasjudu. Subhana man la yaqdirul khalqu qadrahu wa man huwa fawqal 'arsyi fardun muwahhadu malikun 'ala 'arsyis samaa'i muhaiminu li'izzatihi ta'nul wujuh wa tasjudu. Subhana man la yaqdirul khalqu qadrahu wa man huwa fawqal 'arsyi fardun muwahhadu malikun 'ala 'arsyis samaa'i muhaiminu li'izzatihi ta'nul wujuh wa tasjudu. Hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghayrullah nur Muhammad sallallahu. Hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghayrullah nur Muhammad sallallahu. Hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghayrullah nur Muhammad sallallahu. Hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghayrullah nur Muhammad sallallahu. Hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghayrullah nur Muhammad sallallahu. Laysa laha min dunillahi kashifa, 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 laysa laha min dunillahi kashifa. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah as-sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah as-sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah as-sadiqul wa'dil amin. Astaghfirullah inna Allaha kana tawwaba. 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 La ilaha illallah, la ilaha
Islam. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah pada malam ni saya sepatutnya bawa laptop, tapi tertinggal lah kat pejabat. Jadi tak apa, saya gunakan whiteboard, jadi macam kelas lah. InsyaAllah pada malam ni saya akan syariah, maqasid syariah. Maqasid ni daripada kalau kita orang Melayu dia panggil maksud. Jadi dia punya kata jamak dia, plural dia panggil maqasid, maksudnya maksud syariah. Kalau dalam bahasa Inggeris dia panggil the objective of syariah. Maqasid ni maksudnya objektif. Jadi objektif syariah. Sebab apa tuan-tuan dan puan sekalian? Tajuk sekarang ni, tajuk ni memang popular lah, dibincangkan sebab banyak perkara-perkara baru dalam konteks kehidupan sekarang yang tak ada dalam Al-Quran dan hadis. Jadi maka diambil kira berdasarkan apa tujuan syariah Al-Quran dan hadis itu diturunkan. Kalau kita tengok ayat, tak ada, cari tak ada yang direct dalam Al-Quran dan hadis, maka kita tengok huruf ataupun matlamat turunnya hukum-hukum yang tertentu. Jadi kita boleh kaitkan dengan perkara-perkara yang berlaku pada masa sekarang. Contoh, kita kata jadi satu isu iaitu berkenaan dengan pelaburan dalam amanah saham Bumi Putra. Jadi dulu jadi satu isu, ada yang mengatakan bahawasanya pelaburan amanah saham Bumi Putra ini adalah satu pelaburan yang haram. Maka dipanggillah di peringkat kebangsaan para mufti, di peringkat negeri bersidang di peringkat kebangsaan, majlis fatwa kebangsaan. Maka akhirnya terbitlah satu gazet, satu keputusan, iaitu daripada fatwa kebangsaan, Jabatan Mufti fatwa kebangsaan ini mengatakan hukum harus melabur dalam amanah saham Bumi Putra. Walaupun pandangan ini akhirnya bercanggah dengan satu-satunya negeri sepanjang yang saya tahu, iaitu negeri Selangor, yang berpegang kepada masih haram melabur dalam amanah saham Bumi Putra. Jadi kalau kita tengok hukum kaedah fiqh, sesuatu ijtihad itu dia tidak boleh membatalkan sesuatu ijtihad yang lain. Maka jatuhlah hukum melabur dalam ASB ini hukum khilaf. Jika ditanya kepada pakar ekonomi Islam, Ustaz Dr. Zaharuddin, maka dia menggunakan term wus'ah. Wus'ah ni maksudnya wus'ah daripada luas atau berluasan maksudnya, maka sekarang ini terpulanglah kepada individu, seorang Muslim, seorang mukmin tersebut, dia nak memegang pandangan yang mana. Jika ditanya kepadanya, kalau seseorang ditanya, bagaimana Ustaz saya nak menggunakan duit dividen haram ASB ini, maka Ustaz akan jawab secara haram lah. Tapi kalau dia tanya secara halus, maka Ustaz akan jawab secara halus, bergantung kepada keyakinan individu tersebut. Dan menjadi tidak bolehlah menjadi kita, mana-mana kita mengatakan orang yang melabur dalam ASB tersebut salah, sebab hukumnya jatuh khilaf. Maksudnya ini dia berdasarkan kepada maqasid syariah. Itu satu isu. Satu isu lagi timbul dulu berkaitan dengan perkahwinan misyar. Nikah misyar ni di mana berlaku ramai sekarang ni. Kalau kita tengok nisbah 20 tahun yang lalu, seorang laki-laki nisbahnya 3 perempuan. Sekarang ni nisbahnya 1 hingga 6 ataupun 7 perempuan sekarang ni. Kalaulah seorang lelaki dia berkahwin dengan seorang perempuan, maka 5 orang perempuan tidak akan bersuami. Jadi kalau 1000 orang laki-laki kahwin dengan 1000 orang perempuan, maka 5000 orang perempuan tidak akan dapat peluang untuk bersuami berdasarkan nisbah 1:6. Sekarang ni lebih 1:6. Jadi kalau 1 juta,
maka 5 juta perempuan tidak dapat berkahwin. Jadi kebanyakan wanita-wanita ini, mereka ini eksekutif, CEO, macam-macam, ada kereta, ada rumah. Dia nak title sebagai seorang isteri je. Tak payah jadual, tak payah rigid sangat. Main tengok seminggu sekali pun tak apa. Suruh je, basuh kaki, kereta semua aku bagi, rumah aku bagi. Sebab duit banyak. Cuma nak jadi isteri je. Jadi asal dah timbul kecenderungan ini, maka dibincangkan juga di peringkat Majlis Agama Negeri dan Majlis Agama peringkat Persekutuan. Akhirnya membuat keputusan tidak membenarkan trend ataupun perkahwinan yang sedemikian, di mana trend ini lebih mengundang kemudaratan daripada manfaat. Mungkin salah satunya nanti bila dapat anak akan kata ke ayah, ayah kat sana 3 hari, kat sini pun 3 hari juga. Ayah kata tak, ayah punya MOU dengan mak lain. Mak tak iman. Sini 6 hari, sana sehari. Oh, ayah MOU mak dengan ayah, MOU dengan saya macam mana? Maksudnya. Jadi asalnya wujud banyak mafsadat pada ketika itu tidak dilaksanakan trend perkahwinan syar'i ini. Ini semua dibincangkan berdasarkan kepada maqasid syariah, iaitu objektif syariah. Apa dia nak menjaga kemaslahatan kita. Jadi yang pertama sekali, bahawa maqasid syariah ni kita nak tengok apa dia. Dia ada 2 lah. Iaitu dia ada 2. Yang pertama ini dia kata main objektif. Main objektif dia ada 2, iaitu pertama dia nak jaga akhirat. Jadi objektif syariah yang pertama, yang merupakan umbrella, payung kepada semua objektif syariah, iaitu dia nak menjaga kebajikan kita dalam konteks kehidupan di akhirat. Saya satu petang bila atau malam saya ada tengok dalam satu video klip nyanyian Az-Zahari. Saya pun artis baru asalnya, tapi dia punya video klip tu dia tunjuk gambar-gambar peristiwa yang berlaku di Mesir, di mana orang Islam ditindas. Di Syria dia punya background lagu tu maksudnya. Jadi saya tengok, ya Allah, nasib orang Islam yang sebegini. Jadi akhirnya kalau kita tengok dan teruskan, kita jadi macam kalau kita jadi macam putus asa, kita jadi macam insya-Allah inilah nasib orang Islam. Tapi kita kena ingat, kehidupan sebenar bagi seseorang Islam itu adalah di akhirat. Tak apa, kamu buat yang terbaik saja. Kamu buat yang terbaik. Kalau kamu tak dapat juga di dunia ini, kita kena ingatlah nasib kita, kehidupan kita yang sebenar adalah di akhirat. Maksudnya ini sebagai ujian saja, dan lihat kita pas ataupun tidak ujian di dunia. Sebab yang sebenarnya kehidupan kita adalah di akhirat. Sebab itu tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita tengok, saya tanyalah student saya, saya tanya apa masalah kamu yang kamu tak nampak jalan penyelesaian kalau Allah ada bersama kamu. Maksudnya kalau Allah dengan 99 sifat kesempurnaan ini, dia ada bersama kamu, apa masalah kamu yang kamu tak nampak jalan penyelesaian? Lama senyap student. Akhirnya ada seorang student perempuan kata, Ustaz, kematian Ustaz. Saya pun tak nak fikir apa kan. Dia kata, kematian Ustaz, tak nampak jalan penyelesaian. Macam mana kata saya? Pertama, kita tak sepatutnya melihat kematian itu sebagai masalah. Kalau kita melihat kematian itu sebagai satu masalah, pada ketika itu memang kita takkan dapat jalan keluar. Sebab we cannot run away daripada kematian.
Cuma sekarang ni kita kena ubah kita punya perception kepada kematian tersebut. Kematian itu tersebut ibarat maksudnya kita telah sampai kepada destinasi kita, iaitu akhirat. Sebab akhirat ni bila? Iaitu selepas mati. Bila kita kata kehidupan kita ni, kehidupan sebenar kita adalah di akhirat, maksudnya bila kita mati, kita sampai akhirat. Contohnya tuan-tuan sekalian, kita ada satu majlis kerahian, majlis yang penuh dengan kenikmatan lah, ada fanfare dan semua kenikmatan di situ. Kita semua pergi ke situ. Bila pergi, ada yang jam, ada yang kereta pancit tengah jalan, ada yang mati habis minyak, macam-macam. Tapi ada orang yang dia sampai dulu. Dia tunggu kita. Kata yang mana syok? Sampai dulu kau, ataupun dia bergelut tengah jalan dengan jam, dengan macam-macam halangan. Tuan-tuan nak yang mana? Tentulah kita nak sampai dulu. Sampai dulu, tunggu kawan-kawan kita. Be careful, because it is not about reaching only, bukan masalah sampai saja. How you reach also is very important. Make sure that kita kena pastikan, bukan masalah sampai dulu ataupun tidak. Memang kalau kita sampai dulu memang bagus, tapi sampainya bagaimana? Kan? Kalau sampai yang macam kes yang terbaru ini, bagaimana seorang anggota polis yang mana dia marah dengan mak mentuanya, lalu dia tembak isterinya. Lepas tu dia cari mak mentua, tak jumpa mak mentua. Dia jumpa pak mentua. Pak mentua dia tembak pak mentua dia. Lepas tu apa dia buat? Dia tembak diri dia sendiri. Dia sampai, tapi how he reach, bagaimana dia sampai. Dalam hadis yang sahih, kalau kamu membunuh diri dengan benda yang tajam, di dalam neraka kelak kamu akan diberi benda yang tajam, kamu tikam diri kamu. Itulah kerja kamu sama, sehingga kamu kalau ada iman masih intact, maka dia akan keluarkan. Kalau tidak, begitulah keadaan kita dalam neraka. Itu tak melibatkan bunuh diri. Kalau kita mengambil nyawa tanpa hak, dalam Al-Quran Allah Ta'ala kata khalidina fiha, kekal dalam neraka. Jadi kita tak nak ending kita sampai kita begitu. Jadi kita kena lihat kematian itu, tuan-tuan sekalian, sebagai satu pertemuan dengan kekasih kita Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan, baru-baru ni matinya seorang syekh yang dalam majlis, dia duduk dalam majlis Rasulullah, Syekh Al-Musawa Al-Muzir, apa nama dia kan, di Indonesia. Dia mati umur 40, sihat apa semua, tak dengan sakit apa semua. Tapi katanya, ceritanya, dia begitu rindu dengan Rasulullah. Dia ingin sangat nak jumpa dengan Rasulullah, tak sabar-sabar saja. Akhirnya Allah Ta'ala sampaikan, jadikan keinginannya itu, pertemuannya itu menjadi kenyataan. Dia sampai, akhirnya dia sampai, dia mati, maksudnya Allah Ta'ala ambil nyawa dia. Dia bertemu dengan kekasih dia, Rasulullah dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi bergantung bagaimana kita melihat kematian tersebut. Walau apa-apa pun kita kena ingat, bila mana Allah Ta'ala jadikan syariah semua ini, dia nak jaga kebajikan kita dalam konteks akhirat. Sebab itu kalau kita tak dapat dunia sikit pun tak apalah. Tapi kalau if we go for dunia, maksudnya kita ni sangat rugilah. Sebab kalau tidak, kita samalah macam orang yang bukan Islam. Sebab orang bukan Islam, tempat hidupnya di dunia, di akhirat, mereka kekal di dalamnya, di dalam neraka. Saya bukan takut apa, saya takut kita ni yang dikejar tak dapat, yang dikendong kecicilan. Kita orang kafir, dia go for dunia, dia boleh pakai rental besar, Mercedes, dia boleh pakai rental BMW, dia dapat dunia. Kita dunia pun kita tak dapat, hidup selekeh, akhirat pun kita takut, belum pasti kita masuk syurga. Jadi double loss, kerugian berganda. Jadi itu yang pertama, akhirat. Dan yang kedua, syariah juga dia jaga kebajikan kita di dunia ni. Sebab tu jangan tuan-tuan sekalian jangan salah faham tentang dunia. Ada orang dia naik motor,
motor Honda Z70 main masjid, tongkat pun tak ada. Dia duduk sana kat pokok masjid, mati habis pokok masjid jadi tempat sandaran dia punya motor. Kan? Pasal apa? Tak pasal tongkat tak cik. Ada dunia semua ni boleh main masjid jadi ya. Dunia maksudnya tinggal tu maksudnya dunia maksudnya. Nasib baik motor tu boleh dia isi minyak, kalau boleh isi air dia isi air kan. Maksudnya kan. Jadi dunia pun kita kena jaga juga. Dan kalau tuan-tuan tengok tentang dunia ni dia ada tiga. Dunia ada tiga. Satu, dua, tiga. Dunia dia ada tiga. Daripada tiga ni, yang dua boleh, satu je yang tak boleh. Dia nak jaga dunia. Jadi daripada dunia ni, bila sebut dunia ni apa? Dunia ni dia ada tiga jenis. Tuan-tuan kena faham. Dunia dia ada tiga jenis. Pertama kena tahu dulu takrif dunia ni. Dunia apa dia dunia? Dunia ini sesuatu yang berlaku sebelum mati. Kita kena faham. Bila sebut dunia, ulama-ulama ahli tasawuf bila bincang dunia, apa makna dunia? Berlaku sebelum mati. Tuan-tuan main masjid, berlaku sebelum mati, dunia. Tuan-tuan keluar zakat, dunia. Tuan-tuan sembahyang, dunia. Sebab takrif dunia sesuatu yang berlaku sebelum mati. Akhirat apa? Akhirat sesuatu yang berlaku selepas mati. Jadi dunia dia terbahagi kepada tiga. Yang pertama iaitu dunia yang bila kita mati dia ikut kita. Iaitu apa? Iaitu ilmu yang bermanfaat, akhlak yang baik dan amalan soleh. Tuan-tuan datang sembahyang, tuan bagi sumbangan, tuan sedekah, berakhlak baik, mengajar, berilmu, belajar ilmu, maka itu bila kita mati dia duduk dalam kategori dunia yang pertama. Dia ikut kita balik. Itu dunia yang pertama. Dunia yang kedua, iaitu dia panggil apa? Dunia yang tercela. Yang kedua ni dunia yang tercela yang kita kena jauhkan. Apa dia ustaz? Dunia yang tercela dia ada dua. Dunia yang tercela dia ada dua. Pertama, haram. Dunia yang haram. Keseronokan yang haram. Kenikmatan yang haram. Kena tinggal. Yang kedua, harus. Kenikmatan yang harus, tetapi dia jatuh dalam melampau. Maka pada ketika itu dia jatuh dalam kategori dunia yang tercela. Kita makan harus, tapi kalau sampai memudaratkan, maka dia jatuh dalam dunia yang tercela. Kadang-kadang kita dah ingat haram makan babi, makan minum arak, tuan sekalian, makan nasi lauk apa pun dia boleh jadi haram juga kalau dia sampai memudaratkan diri kita. Tak tu jaga. Tengah malam tuan sekalian makan burger, bukan selapis, 4 lapis burger, makan apa bukan tengah malam, lepas tu balik tidur dengan sekalian. Bukan salah kalau makan waktu pagi di musim padang 2-3 round, ni pukul 12 sekali balik tidur, memudaratkan tuan-tuan sekalian. Jatuh hukum apa? Original hukum harus, tapi bila dah dalam keadaan tertentu dia memudaratkan, hukum berubah daripada hukum harus, dia boleh jadi makruh dan dia boleh jadi haram. Cerdik pandai kata apa? We are digging our grave with our own teeth. Kita menggali kubur sendiri dengan gigi sendiri setiap hari. Sebab apa? Sebab kita tak jaga kita punya makan. Kalau tuan-tuan nak tengok bagaimana keadaan tuan-tuan 10 tahun akan datang, tuan-tuan tengok apa yang tuan-tuan makan sekarang. Then you can imagine what is going to happen to you after 10 years. Kalau suka makan benda berlemak, mulai kawak, dia pergi cari lemak, dia buang daging.
Tuan-tuan boleh bayang 10 tahun akan datang, saya tak pasti dia atas tanah ataupun bawah tanah. Itu hakikatnya. Maksudnya kita kena jaga. Sekali jaga. Boleh jadi. Jadi di dunia ni, maka dia masuk dalam dunia yang tercela. Yang ni yang kita kena tinggal. Yang ketiga ni, dunia yang macam mana? Tuan-tuan ada motor, tuan-tuan ada motor, tuan-tuan ada rumah. Yang ini semua kita jadikan untuk sebagai support kepada yang pertama, maka dia terjatuh dalam dunia kategori pertama, iaitu dunia yang terpuji. Jadi daripada 3 jenis dunia, hanya satu jenis dunia saja yang nombor 2 yang kita kena jauhkan. 2 lagi kita yang terpuji. Sebab itu bila sebut dunia yang tercela, tuan-tuan jangan salah faham dengan terus tinggal dunia. Cuma kategori nombor 2 je. Sebab itu bila orang pakai Mercedes, macam CEO bila dia pakai Mercedes, mungkin pada waktu itu dia bukan melampau-lampau. Mungkin dia membawa, dia merupakan satu keperluan. Bagaimana orang nak melabur, tiba-tiba tengok dia punya CEO naik Honda C70. Dia tak berani melabur macam ni, syarikat yang macam ni. Dan maksudnya dia membawa satu image. Dan keperluan ini very subjektif. Sebab itu, if you can justify in front of God, kalau kita boleh justifikasi di hadapan Tuhan pula, yes, this is necessary for me, go ahead. Sebab akhirnya kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita sendiri rasa ni aku pakai ni dah lebih melampau, bawa sombong, bawa angkuh, bawa ujub, we know. Kita sendiri rasa itu dah jatuh dalam dunia yang tercela. Jadi dunia dijaga, akhirat pun jaga, dunia pun jaga. Tapi utamanya akhirat. Bertembung antara dunia dengan akhirat, maka akhirat dulu. Akhirat dulu. Okey, baik. Jadi seterusnya bahagian maqasid. Bahagian maqasid ni ataupun dia panggil maslahah. Maslahah ni maksudnya keinginan kita lah. Dia nak jaga keinginan kita. Dia ada 2. Pertama dia panggil al-maslahah al-mu'tabarah. Al-maslahah al-mu'tabarah ni iaitu maslahah yang diterima oleh syarak. Keinginan yang diterima oleh syarak. Dan yang seterusnya kita panggil al-maslahah al-mulghah. Mulghah ni daripada perkataan laghu, iaitu maslahah yang ditolak oleh syarak. Sama ada yang direct ataupun indirect. Contohnya kalau masalah yang muktabarah, keinginan kita yang diterima oleh syarak. Contohnya dalam Quran selalu membawa contoh apa? Wa ahallallahu al-bay', maka dia halalkan jual beli. Keinginan kita nak kumpul harta bagaimana? Dengan berjual beli. Jelas ayat dalam Quran kata boleh berjual beli. Nak kahwin, keinginan kita, fankihu ma qabalakum, maka kahwinlah, maka direct dalam Al-Quran. Tapi banyak juga yang indirect, yang tak ada dalam Quran. Macam contohnya amanah saham, tak ada dalam Al-Quran. Amanah saham yang kalau sebut mu'tabarah, yang accepted, yang syariah compliant lah, yang syariah compliant. MLM, multi level marketing, ada yang syariah compliant dan ada yang non syariah compliant. Jadi tak ada dalam Al-Quran. Itu juga yang tertolak. Dia ada direct dan dia ada indirect. Direct dalam Al-Quran misalnya apa? Keinginan. Contohnya, lebih contoh, wa harrama riba, dia haramkan riba. Contohnya bank. Bila tubuh bank, jadi dia nak buat profit. Macam mana nak buat profit? Maka dia kenakan kadar faedah. Jadi keinginan, tetapi dia bercanggah dengan hukum daripada Al-Quran dan hadis, maka dia tertolak. Ini direct, dia tertolak. Indirect banyak.
Tuan ingat apa yang tak ada dalam Quran? Contohnya tak ada dalam Quran apa? Indirect, iaitu dadah. Dadah tak ada dalam Quran. Bila tak ada dalam Quran, maka bagaimana kita nak buat hukum? Maka kita kena cari apa satu perkara yang sama dengan dadah yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis, yang mana dia panggil illah dia. Illah ni maksudnya sebab dia. Sebab dia mestilah berkongsi antara kedua-duanya, baru hukum boleh pindah. Contohnya saya kata apa? Kita kata dadah. Dadah yang macam mana dia nak pindahkan hukum? Dia tengok arah. Arah ni sebab apa? Arah haram dalam Quran jelas kan? Arah haram. Innamal khamru wal maisir. Haram. Sebab apa? Illah dia mabuk. Illah dia mabuk. Jadi nak tengok hukum dadah ni, hukum arah haram. Haram sebab mabuk. Illah dia mabuk. Jadi pada dadah terdapat ada mabuk ataupun ketagih, maka dia berkongsi juga sebab dia, maka berpindahlah hukum haram juga kepada dadah. Sebab dia berkongsi sebab iaitu illah yang sama, jadi dipindahkan. Begitu juga rokok, tak ada dalam Quran dan hadis, tetapi dia ada juga illah yang sama. Antara salah satu illah dia iaitu dia menyebabkan ketagihan. Macam mana orang minum arak, macam mana orang isap dadah, itu juga orang isap rokok, dia ketagih. Walaupun masih ramai lagi, kalau kata kat kampung sana, ustaz-ustaz yang berpegang dengan hukum makruh. Kalau ustaz-ustaz kata makruh, tuan-tuan pergi buat risikan, tuan-tuan akan tengok ustaz tersebut dia isap rokok. Sebab itu dia masih mengekalkan hukum makruh. Kita alhamdulillah bekas-bekas ni atas dia ada ramai yang tengok pokok-pokok tegal, akhirnya ambil inisiatif tinggal rokok. Tapi kalau kat kampung kita balik, Allah pasal saya orang budak-budak muda, ya Allah, tak terasa langsung dengan kempen-kempen tinggal rokok. Kalau tengok imam macam mana? Imam sendiri tuan-tuan, kalau cara dia tarik isap rokok, cara dia tarik menakutkan. Itu imam macam mana? Makmum kan? Jadi tak tahulah. Kadang-kadang sekarang yang macam terbalik lah. Majlis persiapan ibadah, majlis ilmu jadi meriah pula kat Pekan. Maka jadi sunyi saja bukan kampung. Kampung waktu itu masjid waktu mana? Waktu Jumaat, waktu sembahyang wajib saja masjid. Dia jadi terbalik. Sebab itu bila ditanya tentang hukum bila sebut arak ni, dia ada alkohol yang memabukkan kan? Alkohol memabukkan. Jadi kalau ditanya minyak wangi yang ada alkohol boleh pakai sembahyang tak? Maka bila mabuk ni dia lebih kepada minum ataupun makan. Bila pakai dia tak apply lah hukum mabuk tu. Jadi bila ditanya boleh tak boleh pakai minyak wangi yang beralkohol, jawabnya boleh dengan tak boleh. Bukan sebab mabuk. Tengok pula daripada apa alkohol itu dibuat. Bukan sebab mabuk. Ada alkohol dibuat daripada sumber yang najis, sumber yang haram. Maka pada ketika itu bila dicampur kepada minyak wangi, maka hukumnya haramlah. Tapi kalau alkohol yang terhasil daripada perkara-perkara yang bukan najis, maka pada ketika itu bolehlah. Jadi tak apply hukum mabuk tadi. Jadi terpulang kadang-kadang halal punya, maksudnya okay for prayer. Kadang-kadang dia letak, kita beli yang betul-betul dia letak alkohol, tapi boleh untuk sembahyang. Sebab apa? Alkohol dibuat bukan daripada benda-benda najis, dia campur. Sebab dia punya kaedah macam ni. Kalau campur yang halal, kalau sikit pun kalau yang najis campur, hukum dia jadi haram. Kaedah dia macam tu. Halal campur haram, hukum dia haram. Kaedah dia kan? Tapi satu ketika dulu dia ada, bukan satu ketika, sekarang ni pun kalau ada kandungan alkohol bawah 1%, kalau saya tak silap, JAKIM kata harus. Dulu
ada satu kes isu apa minuman pabrikan. Ada seorang sahabat ni, dia orang senang sikit, bila dia buat open house, dia jamu pabrikan. Kita pun sedap minum kan, ada alkohol dia alkohol kan, dia berapa persen tau dia minum. Lepas tu jadi isu, kata haram sebab ada alkohol. Saya alhamdulillah dapat rasa kan. Dapat rasa sebab kita tak tahu kata haram lagi. Maksudnya bila kita boleh rasa tu, dia rezeki lah kan, sebab kita tak tahu, tiba-tiba dia jadi haram. Lepas tu buat kajian balik, dia jadi harus balik. Allah baru nak rasa, jadi harus balik dalam barbecue sekarang, sebab kandungan dia bawah 1% kalau tak silap saya tak ingat, mesti tidak lebih. Jadi bila ada satu perbentangan daripada pakar belajar hakim ni, saya tanya, macam mana boleh ada berapa persen pula yang boleh jadi halal pula, sebab kaedah dia halal campur haram jadi haram kan. Macam mana kalau ada bawah 1% boleh jadi harus? Pelik kan, melanggar dia punya formula lah, kaedah kan. Contohnya kita kata lembu campur babi, lembu harus campur babi jadi lembi, lembi haram kan. Kalau kerbau campur babi jadi kerbi, kerbi pun haram kan. Tapi kalau arnab harus campur kambing, harus dia jadi haram balik. Ini pelik sikit kaedah ni. Arnab campur kambing dia jadi, walaupun dua-dua harus, dia jadi haram. Sebab apa? Sebab dia jadi arkam. Arkam kan dia. Tak, itu maksudnya boleh haruslah. Kalau haruslah maksudnya. Okey, baik. Jadi itu dia punya kaedah. Jadi saya tanya, kenapa jadi macam ni? Oh, dia kata tak, pembentang hakim tu dia tak boleh jawab. Akhirnya ada seorang pakar daripada law, daripada UIA, dia kata sebenarnya begini. Dia kata tidak lebih daripada 1% itu mestilah bukan campuran, dia terhasil sendiri daripada proses tersebut dan tak dapat dielakkan. Jadi kalau bawah 1% maka dibolehkan. Itu yang kadang-kadang minuman kita tengok dia ada tahap alkohol, tapi dia ada halas kandungan, tapi dia tak lebih overseas sebab dia terhasil sendiri daripada proses tersebut. Dia punya kaedah dia panggil kaedah dia umum al-balwa. Maksudnya satu yang tak dapat dielakkan. Kalau tuan tengok tapai lagi tu, tapai dia ada 8%, boleh capai 8% alkohol. Cuma tak pening dia. Tapi tuan bunuh sikit ni, dia masak sikit, dia pening dia. Jadi tu, waktu tu dia jadi haram balik. Ya. Jadi tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, ada madam apa Noha ni? Ada madam. Ada tisu tak apa? Main tisu. Tisu. Jadi ni dia punya apa? Kita panggil ada dua jenis ya. Dua jenis ni, iaitu yang mulghat dengan yang muktabarah, yang boleh dengan tak boleh. Itu cara dia pindahkan hukum lah. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Sebelum tu, yang tentang maslahah ni tuan-tuan sekalian, siapa yang boleh tentukan? Siapa yang boleh tentukan maslahah ni? Kita boleh tentukan tak maslahah kita? Yang mana baik bagi kita? Adakah kita semua kena serah kepada Allah semata-mata yang tentukan maslahah ni? Penentuan maslahah. Iaitu yang pertama, of course lah, Allah dan Rasul. Sebab dia yang mencipta kita, maka dia yang lebih berhak menentukan keinginan-keinginan yang sepatutnya kita ada. Tapi kita boleh juga, iaitu akal boleh tentukan maslahah dengan syarat dia tidak bercanggah dengan Allah dan Rasul. Boleh tak boleh? Boleh. Kita boleh cipta satu benda baru, keinginan baru, tetapi dengan syarat mestilah dia tidak bercanggah dengan Al-Quran dan hadis. Okey, seterusnya
kategori yang lain. Nah, ini saya cakap tentang boleh dengan tak boleh ya. Syariah compliant dengan syariah non compliant. Sekarang ni nak tengok kategori, dia panggil apa? Hierarchy. How to spell hierarchy? Hierarchy ni bahasa Melayu ke? Hierarchy je ni. Hierarchy. Ada A. Hierarchy. HIRAR. Ada orang putih pening kan? Hierarchy. Hierarchy. Kalau bahasa Inggeris HIE. Itu. HIE. Kalau orang putih HIE. Hierarchy. Hierarchy. Boleh lah. Boleh lah. Nanti masak kat sini. Hierarchy of important. Di segi hierarchy tentang pentingnya keinginan. Yang paling sekali contoh saya di hierarchy dia, yang paling penting sekali dia panggil autoruriyat ni kita terjemah kepada keperluan, ataupun dalam bahasa Inggeris dia panggil the necessities, keperluan. Ini yang basic kan. Maksudnya kalau yang keperluan ni dia melibatkan apa? Sesuatu yang basic needs ni kalau tak ada, kita boleh mati, dia boleh affect kita punya kehidupan kita, spiritual kita, kemasyarakatan kita, dia boleh affect. Pada waktu itu dia jatuh dalam kategori autoruriyat. Misalnya seseorang yang mencuri, dia mencuri sebab apa? Dia mencuri sebab kalau dia tak curi, dia akan misalnya dia akan terlalu lapar, dia boleh jatuh sakit, dia boleh mati. Jadi dia mencuri sebab nak mengelakkan daripada musibah itu, maka dia jatuh dalam keadaan daruriyat. Jadi dalam kaedah fiqh, ad-darurah tubihu al-mahzurat. Darurat mengharuskan yang haram. Sebab tu waktu saya belajar dulu, ustaz kata, Latif, kau belajar sampai boleh makan babi. Saya tanya, bila ustaz? Habis PhD boleh tak ustaz makan babi? Tak, maksudnya bila kamu makan, kamu tahu waktu tu kamu boleh makan. Bila darurat. Bila darurat makan bagi semua. Maksudnya hukum dia berubah. Yang haram jadi harus. Contoh pergi masuk, kawan-kawan ajak bisnes misalnya, pergi makan dalam kedai yang dia tak ada serve minuman dia, depan ada arak. Tuan-tuan tercekik makan tu, benda yang harus tu. Jadi depan ada arak ya, cepat-cepat ambil satu sip, masuk tak jalan. Dua sip tak jalan lagi, tiga sip tak jalan, yang keempat dia berjalan kan. Pada waktu itu yang kelima balik kepada hukum asal. Yang empat sip tu rezeki, hukum masih hidup lah. Kalau tercekik mati tak ada kan. Jadi yang kelima itu balik kepada hukum asal. Maksudnya ada satu kes di tuan-tuan, satu kapal terbang ini dia landing emergency kat bandaran Andes. Jadi payah pihak penyelamat nak pergi selamatkan, dia ambil masa lebih daripada 40 hari. Ada yang mati, ada yang hidup. Jadi pihak ni yang cerita ni orang yang selamat. Ceritanya orang yang selamat dalam Reader's Digest dia cerita. Jadi dia pun bagi cadangan kepada kawan dia sebab habis makanan tu, penyelamat tak sampai kan. Jadi dia bagi cadangan kepada kawan dia, why not we eat our friend? Bagaimana kita makan kawan kita? Oh, dia jadi satu perdebatan nak boleh makan tu. Perdebatan tu, how could you suggest this? This is very unethical kan. Macam mana boleh cadang macam ni? This is unethical kan. Tapi kalau ada ustaz dalam tu, boleh makan, cuma jangan enjoy. Bakar, ada yang asam sampai belacap lah, sedap. Tak boleh sekadar apa? Sekadar nak menghilangkan darurat. Bila habis darurat, maka dia balik kepada hukum asal. Sebab itu dia ada kaedah lain yang kontrol dia punya yang tadi, iaitu ad-darurah tuqaddar bi qadariha, dan keperluan itu disukat mengikut
keperluannya. Bila dah lebih pada keperluan, maka dia balik kepada hukum asal. Balik kepada hukum asal. Ada satu kes ni untuk legal punya student, budak law dia hafal ni. Ada kes 3 orang hanyut dalam satu bekas lah, dia hanyut lama. Asalnya ada seorang kawan dia ni nyawa-nyawa ikan nak mati. Jadi yang ni masih hidup. Jadi dia orang tak ada makanan. Jadi ada seorang ni dia suggest kepada kawan dia, why not we eat our friend. Jadi akhirnya untuk nak survive, dia orang bunuh kawan dia yang nyawa-nyawa ikan itu, biar mati juga. Jadi dia orang bunuh, dia orang makan kawan dia ni. Akhirnya dia orang selamat. Dan kes ni dibawa ke mahkamah, dibicarakan. Maka mereka dijatuhkan bukanlah hukuman di bawah Akta 302 kerana jenayah kesesaan, yang disabitkan kesalahan, boleh dijatuhkan hukuman bunuh mendatori, bukan hukum murder lah. Maksudnya hukum biasa saja, iaitu penjara yang ringan. Sebab mereka ni memanglah terdesak, tapi masalah mereka membunuh. Itu saja yang menjadi kesalahan. Walau bagaimanapun mereka bukan dijatuhkan hukuman, disabitkan atas jenayah bunuh, sebab keadaan terdesak. Ini dalam al-daruriyat. Sebab itu, tapi jaga-jaga jangan salah guna, don't abuse. Abuse ni ada orang kan, dia kahwin kan, dia kahwin, jadi dia boleh tak saya jamak ustaz, saya jamak zuhur dengan asar. Allah dekat je, mai daripada mana, Gombak mai Sungai Buloh kan, saya boleh tak saya jamak ustaz, sebab nanti kalau saya ambil sembahyang lagi, nanti saya make up saya lagi kan. Pasal apa nak jamak? Darurat kan, darurat apa? Mana tak boleh lah senang-senang guna darurat ni kalau dia menyebabkan mengganggu nyawa, mengganggu nasab keturunan, mengganggu harta dan sebagainya. Tapi kalau sekadar make up itu tak bolehlah jatuh darurat, kecuali dia datang daripada negeri sembilan lebih daripada 2 malam, maka bolehlah dia jamak. Kalau tidak, tak bolehlah, hanya darurat. Dulu ada satu kes di mana seorang ustazah UAE kot, dia kata apa, seorang perempuan boleh menjadi pelacur dalam keadaan darurat. Jadi satu isu kan. Sekarang ni bila JAIS buat ambush kan, para pelacur ni bagi alasan darurat. Sebab apa? Sebab nak beli susu anak. Tak boleh. Sebab darurat, maksudnya bila darurat ni, dia tak boleh. Kalau dia tak melacur, dia mati. Dia tak boleh makan. Maksudnya tak boleh nak bayar dalam konteks Malaysia lah. Tak boleh nak bayar. Kalau dia punya term dia gunakan very hypothetical, almost impossible. Maksudnya kita nak anggap bagaimana seseorang perempuan itu dia jatuh dalam darurat yang mengharuskan dia jadi pelacur. Dia tak boleh jual sini, dia tak boleh jual kangkung, dia tak boleh main ke depan surau minta derma. Dia hanya boleh pelacur, tak boleh nak bayar. Kalau kat UAE itu saya kata, kalau kamu tak darurat sangat, kamu terjun dalam sungai UAE itu, banyak ikan tangkap yang makan, tak payahlah nak pelacur maksudnya. Jadi tak boleh nak bayar. Kaedah memang betul. Kalau darurat memang yang haram jadi harus, tapi aplikasi dia almost impossible. Tak boleh. Jadi tak boleh. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, kalau tuan-tuan tanya macam mana kes Robin Hood, boleh tak tindakan Robin Hood? Saya kata tuan-tuan carilah peluang dan kesempatan jumpa dengan Robin Hood, tanya dia. Sebab kita kena tahu betul-betul dia ni darurat ataupun tidak. Kalau dia darurat boleh, tapi saya rasa dia bukan darurat. Dia punya kaedah dia, iaitu dia buat kerja mencuri itu sebab dia nak tolong orang miskin. Tapi kaedah fiqh, matlamat tidak menghalalkan cara. Tak boleh, kecuali dia jatuh dalam darurat. Boleh? Ini yang darurat kan? Yang kedua, dia hajiyat. Hajiyat ni maksudnya
Dia dah lepas dah daruriyat, dia ni lebih kepada support kepada daruriyat. Dan yang ini terbaiklah tahsiniyat. Tahsiniyat ni dia panggil komplement. Komplement ni mencantikkan. Contoh, saya bagi satu contoh. Walaupun contoh ni tak berapa tempat nak bagi nampak. Sehari 24 jam, kalau boleh darurat keperluan kita makanlah sehari sekali. Dan kita puasa pun bukan sampai 24 jam kan. Siang saja berapa jam kita puasa? 3 jam. Kan. Tapi kalau tak makan 24 jam kacau juga. Jadi mungkin saya rasa dia jatuh dalam daruriyat. Macam mana ustaz? Makan sehari 2 kali cantik. Hajiat cantik. 3 kali ustaz, oh lagi cantik. Tahsiniyat, complimentary. Kalau sampai 7 kali ustaz, 7 kali tak ada. Dalam kaedah mereka dia ada 3 ni lah. Lebih kalau atas ni saya panggil apa? Saya panggil baziron. Baziron maksudnya membazir. Itu saya minta maaf, saya tak box sini. Jadi memang kalau lebih daripada 3 ni, maksudnya dia dah jatuh dalam membazir. Ini dia punya hierarki dia. Sebab itu tuan-tuan dan puan sekalian, kalau kita kan, kalau kata kerajaan kan, kerajaan yang baik ni, maksudnya dia kena pastikan semua rakyat ni lepas dulu daruriyat ni, baru boleh orang lain nak kaya ikut suka hati. Maksudnya apa, tak boleh kaya lagi ni. Kerajaan boleh ambil harta-harta apa semua untuk nak memastikan semua daruriyat ni settle. Semua orang cukup makan, semua orang ada basic rumah untuk tempat tinggal. Lagi tak selesai, tak boleh lebih-lebih sangat. Boleh, kerajaan boleh ambil apa tindakan yang sepatutnya. Tapi kita dia jadi macam kapitalis jugalah. Maksudnya yang kaya akan kaya, rumah berpuluh-puluh rumah, tapi ada yang masih tak ada rumah. Tapi sepatutnya daruriyat ni dia kena settle dulu, bagi selesai, bagi orang semua dapat cukup makan dulu, ada tempat tinggal dulu. Maksudnya ini the basic needs. Dan yang terakhirlah untuk malam ini, bila sebut tentang maqasid syariah, jadi yang paling penting sekali tentang maqasid syariah, dia ada 5 dia panggil objektif. 5 objektif of syariah. 5 tuan-tuan, iaitu yang pertama, dia jaga apa? Jaga agama. Yang kedua, jaga nyawa. Yang ketiga, jaga akal. Yang keempat, jaga nasab. Yang kelima, jaga harta. Ni 5. Tuan-tuan nak tambah tak? Ada tuan-tuan nak tambah tak? Hebat. Dah berlama daripada dulu sampai sekarang dah berpuas hati dengan 5 ni. Kalau tuan-tuan tambah, hebat. Saya apa tak cari tak nak. Memang komprehensif. 5 ni dia dah semua dah, iaitu tujuan syariah, iaitu nak jaga 5 ni. 5 ni susunan dia fix, tak boleh ubah. Jangan dia susun tunggang langgang. Sebab apa? Sebab kalau ada konflik antara yang kelima-lima ni, tengok yang mana lebih tinggi. Yang mana lebih tinggi, yang tu lebih kuat. Dan yang itu kita kena bagi keutamaan. Kalau kata pencuri masuk rumah, dia tanya, nak bagi apa? Harta atau nyawa? Kita tak nak sejap. Saya nak ingat balik objektif syariah. Harta tu bawah, nombor 5. Nyawa ada nombor 2. Ambil lah harta yang kacau kita. Dia ambil nyawa. Ustaz, kalau kita mempertahankan harta kita, Ustaz, ada hadis mengatakan kita mati syahid. Oh, be careful. Islam is not for stupid person. Maksudnya jangan ambil bulat-bulat. Ya, kalau kita mempertahankan harta kita, kalau kita mati syahid. Tapi bagaimana kalau pencuri masuk rumah 4 orang, pegang pistol, kita beri lawan juga, itu bukan mati syahid, itu suicide attempt. Maksudnya
cubaan bunuh diri. For sure you die, not syahid. A death of a frog. Matinya seekor katak. Bukan syahid tu. Tapi kalau masuk dalam rumah kita, gerak lagi. Ui, dia tanya kita, nyawa atau harta? Kita badan besar ada di Sleman ni. Tapi kita lupa, walaupun dia semua jenis tali pinggang dia ada. Sebut dia color apa. Akhirnya kita mati kerana misjudgment tu. Maka pada waktu itu baru mati syahid. Tapi kalau mati yang macam tadi, itu mati bunuh diri kan? Ini berdasarkan ni. Kalau tuan-tuan nak tengok suicide bombing, pasal apa dia sanggup suicide bombing ni? Bertembung antara nyawa dengan agama. Maka pada ketika itu agama lebih utama daripada nyawa. Jadi mereka mengorbankan diri kerana agama. Saya bukan kata boleh tak boleh. Saya kata if you want to understand their mind, this is the argument, the reason. Cuma dalam konteks suicide bombing ini, mengikut fatwa Yusuf Qaradawi, hanya dibenarkan dalam konteks Palestin saja. Dalam konteks Bali bombing dengan London bombing, maka tidak dibenarkan sebab dia menyebabkan orang awam. Sebab dalam Islam dia bukan nak bunuh sebenarnya. Sebab itu saya kata kita kena tekankan kehidupan sebenar seorang Islam itu adalah di akhirat. Walaupun dia dinafikan hak-hak dia di dunia, tak apalah, kita dah buat yang terbaik, tak dapat juga dunia, tak apa. Kehidupan kita yang sebenar adalah di akhirat. Kalau sebab apa tuan-tuan sekalian, kalau kita kata tentera tu, kita kata orang yang tentera Yahudi kan misalnya, kita dapat tangkap dia, kita nak bunuh dia, tiba-tiba dia keluar surat MC, I'm on leave, MC tak boleh bunuh sebab dia guna cuti. Sampai macam tu. Jadi make sure that MC is correct. Sampai macam tu. Sebab kita bukan nak membunuh. Kalau kita dibunuh pun tak apa. Kita sampai maksudnya kita mati dalam keadaan baik. Contohnya yang last sekali, kalau seorang perempuan mengandung anak luar nikah, jadi dia kacau nasab. Salah satu cara dia nak jaga nasab, menggugurkan kandungan. Tengok, kalau dia dah ada nyawa, dia konflik antara nyawa dengan nasab. Nyawa lebih tinggi daripada nasab, maka pada ketika itu menggugurkan kandungan adalah haram. Tapi ustaz, dia baru seminggu ustaz, tak ada nyawa lagi. Bila tak ada nyawa, tak ada konflik, maka dia jatuh dalam khilaf. Sebahagian kata harus, sebahagian kata makruh. Tetapi pandangan majoriti masih memegang kepada hukum haram.